Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurlana binti Abdul Hamid daripada kelas TPZW6B. Okey, saya merupakan presenter yang pertama. Okey, seterusnya adalah kawan saya iaitu Farhani binti Ahmad Sabudin yang merupakan presenter yang kedua. Okey, kami akan membentangkan, berkongsi serba sedikit tentang ZPP iaitu Zakat Pulau Pinang. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Okey, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yakni MAIN-PP ditubuhkan menurut kuasa Seksyen 4 Undang-Undang Pentadbiran Ulama Islam tahun 1959 bagi menasihati Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dalam perkara berkaitan dengan agama Islam. Okey, peranan MAIN-PP adalah untuk melahirkan masyarakat Islam yang beriman, bertakwa dan dinamis dalam menjadikan Islam sebagai cara hidup. Okey, ia juga berperanan untuk menegakkan keadilan, mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi murtad, bid'ah, kemungkaran, maksiat, khurafat, fikiran-fikiran yang menjejaskan kesucian Islam. Okey, selain itu, MAIN-PP juga berperanan untuk memajukan, menggalakkan, memudahkan dan juga mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan umat Islam di negeri Pulau Pinang berlandaskan hukum syarak. Okey, dasar-dasar dan keputusan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang diluluskan oleh 16 orang ahli yang ditauliah untuk tempoh 2 tahun oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya kita proceed kepada sejarah penubuhan MAIN-PP. Okey, sebelum penubuhan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ni telah terbentuk satu institusi yang dipanggil Lembaga Penasihat Agama Islam. Okey, kiranya sebelum mencapainya kemerdekaan terbentuk satu lembaga yakni Lembaga Penasihat Agama Islam. Okey, lembaga ni dia macam ditugaskan sebagai penasihat dan bertanggungjawab mengenai hal ehwal agama Islam bagi negeri Pulau Pinang. Okey, antara tugas yang dipertanggungjawabkan kepada lembaga ini adalah untuk mengkaji dan juga mensyorkan supaya suatu badan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai hal ehwal agama Islam negeri Pulau Pinang. Okey, pada tahun 1955, Kerajaan Negeri Pulau Pinang ni telah melantik lembaga ini sebagai jawatan kuasa untuk mengkaji penubuhan Majlis Agama Islam. Okey, usaha-usaha ke arah ini berjalan sedikit perlahan sebab hal ini kerana terdapat pergolakan yang timbul dalam negara ini dalam usaha-usaha ke arah mencapai kemerdekaan. Okey, lepas tu pada tahun 1957 setelah negara mencapai kemerdekaan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah melantik lembaga ini sebagai jawatan kuasa khas. Okey, jawatan kuasa khas ni dia ditugaskan untuk mengkaji dari segi semua aspek dalam usaha ke arah menubuhkan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan seberang perai. Okey, akhirnya lembaga ni telah bersetuju untuk jawatan kuasa khas ni dengan mensyorkan supaya diadakan undang-undang untuk membolehkan penubuhan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan juga seberang perai. Okey, dengan usaha yang gigih ni, ahli-ahli jawatan kuasa khas ni dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pulau Pinang, akhirnya pada 15 hari bulan April 1959 satu undang-undang bagi membolehkan penubuhan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan juga seberang perai telah diluluskan oleh Dewan Undang Negeri Pulau Pinang. Okey, jadi undang-undang ni telah dinamakan sebagai Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam pada tahun 1959. Okey, Undang-Undang nombor 3 tahun 1959. Setelah undang-undang ini diluluskan pada 1 hari bulan Januari 1960 di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kedua iaitu Almarhum Tuanku Hishamuddin Alam Shah
Al-Haji Ibni Almarhum Sultan Aladdin Sulaiman Shah telah memperkenankan pelantikan di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan juga seberang perai. Yang pertama iaitu Almarhum Tuan Haji Yusof Almarhum. Salah lagi. Yes, dan bertambah lagi salah sampailah sejam. Okey. Relax lah. Okey. Setelah undang-undang diluluskan pada 1 bulan Januari 1960 di bawah Dui Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertua Agong kedua iaitu Almarhum Tengku Hishamuddin Alam Shah Al-Haji Ibni Almarhum Sultan Aladdin Sulaiman Shah telah memperkenankan pelantikan yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan seberang perai. Yang pertama iaitu Almarhum Tuan Haji Yusof, Almarhum Tuan Haji Abdul bin Haji Ibrahim sebagai mufti pertama dan Tuan Haji Raus sebagai setiausaha pertama. Ahli-ahli Majlis Agama Islam yang pertama dilantik adalah terdiri daripada 2 orang ahli Dewan Undang Negeri yang beragama Islam dan 15 orang ahli terdiri daripada tokoh-tokoh ulama dan pemimpin tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farahani binti Ahmad Sabudin, wakil daripada Zakat Pulau Pinang. Saya akan menerangkan berkaitan sejarah penubuhan Zakat Pulau Pinang. Okey, pada tanggal 23 Oktober tahun 1993, Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Syahal bin Abdul Siddiq telah membentangkan kertas kerja bagi penubuhan syarikat milik penuh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Tujuan penubuhan syarikat ini ialah bagi menguruskan penghutang zakat. Hal ini kerana dengan wujudnya institusi zakat itu sendiri akan memudahkan urusan agihan dilakukan, juga akan membantu lebih sistematiknya urusan zakat. Okey, pada tanggal 1 September tahun 1994, Syarikat As-Sabah Urus Zakat Sdn Bhd dilantik sebagai amir oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Sekaligus Syarikat As-Sabah Sdn Bhd yang dikenali sebagai ASUS juga menjadi hak milik penuh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Okey, pada tanggal 1 Jun tahun 1994, ASUS beroperasi menggunakan nama Pusat Urus Zakat. Hal ini kerana dengan nama sedemikian ia menjadikan sebuah syarikat yang lebih rasional dan juga menampakkan Majlis Agama Islam Pulau Pinang ini meningkatkan taraf zakat itu sendiri. Juga pada tanggal 26 April 2012 iaitu penjenamaan logo dan juga pusat urus zakat kepada Zakat Pulau Pinang. Okey, seperti saya katakan tadi, syarikat Majlis Agama Islam Pulau Pinang ini dari masa ke semasa meningkatkan mutu zakat itu sendiri. Okey, daripada segi pertukaran nama, logo dan juga secara pengurusannya. Okey, seterusnya ialah visi dan misi Zakat Pulau Pinang. Okey, misi ialah kami menyediakan perkhidmatan berkualiti bagi memudahkan urusan pembayaran zakat dan pengagihan secara efisien, telus dan efektif. Okey, kita tahu bahawa sekarang adalah adanya pembayaran online di atas talian. Jadi, pembayaran yang secara efektif dan efisien ni dapat memudahkan mereka untuk membayar zakat ataupun membuat permohonan zakat. Okey, juga komited untuk sentiasa memastikan agar amanah muzaki dijaga dan hak asnaf dibela. Okey. ZPP itu, Zakat Pulau Pinang ni, dia memegang amanah kita lah yang para penyumbang zakat agar sentiasa agar asnaf ini dibela nasibnya, agar tidak terlepas pandang dan tidak berlakunya penyelewengan di sini. Okey. Selain itu, beriltizam untuk memperkasakan asnaf menerusi skim bantuan yang bukan sahaja mampu memberikan kemudahan kehidupan, malah mengubah mereka menjadi pembayar zakat di masa hadapan. Okey, kita tahu bahawasanya zakat ini membantu mereka yang kesusahan. Bukan saja membantu tapi juga memberi mereka peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Okey, seterusnya ialah visi zakat. Ya, visi mengungguli usaha mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi ummah melalui sistem pengurusan zakat yang profesional dan berteknologi. Okey, seterusnya ialah objektif penubuhan zakat Pulau Pinang. Okey, yang pertama ialah meningkatkan kutipan zakat negeri Pulau Pinang. Dengan adanya institusi zakat ini,
pihak zakat itu lebih dapat menjalankan gerak kerjanya dengan lebih sistematik, yang mana ia boleh melantik amin dan juga melantik urus takbir untuk mentadbir pusat zakat itu sendiri. Okey, juga memperkenalkan sistem pungutan zakat yang lebih sistematik melalui operasi berkomputer. Dengan adanya data yang berkomputer iaitu data agian dan juga data kutipan, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan juga perkara yang tidak diingini. Okey, sebagai elemen ingat dan sedar kepada umat Islam bahawa zakat dapat memainkan peranan besar dalam mengukuhkan ekonomi umat Islam. Okey, dengan adanya institusi zakat sendiri, kita dapat menunjukkan kepada umat Islam bahawasanya zakat itu amat penting dalam ekonomi. Bukan sahaja membantu umat Islam, juga membantu ekonomi negara kita. Okey, seterusnya ialah slogan dan moto zakat Pulau Pinang. Okey, slogannya ialah amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Okey, dekat sini kita dapat tahu bahawasanya setiap masyarakat itu dilayan sama adil dan sama rata, dan para asnaf juga dibela nasib mereka supaya mereka dapat hidup dengan lebih sempurna. Okey, seterusnya ialah carta organisasi. Iaitu Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Encik Amran Hazali. Okey, yang kedua ialah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi iaitu Encik Muhammad Khairi Ghazali. Yang ketiga ialah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pentadbiran iaitu Muhammad Fuad bin Isa. Yang keempat ialah Pengurus Besar Jabatan Operasi Kutipan iaitu Encik Omar Ibrahim Khalid. Yang kelima ialah Pengurus Besar Jabatan Operasi Agihan iaitu Encik Ruslan Harun. Okey, seterusnya ialah logo dan makna zakat Pulau Pinang. Okey, daripada logonya kita dapat tahu ialah gabungan daripada logo tape dan juga simbol zakat Pulau Pinang. Okey, juga abjad daripada huruf Pa, Alif dan Z yang merupakan awalan daripada perkataan Pusat Urus Zakat. Di sini kita dapat tahu bahawasanya ada peningkatan daripada nama zakat itu sendirilah, daripada Pusat Urus Zakat kepada Zakat Pulau Pinang. Yang menampakkan bahawasanya Majlis Agama Islam Pulau Pinang ni memainkan peranan penting dalam meningkatkan mutu ataupun kualiti zakat Pulau Pinang itu sendiri. Okey, warna hijau lumut pada huruf Pa itu melambangkan suci, bersih dan suburnya zakat. Juga warna hijau apple dan kelabu menampakkan keharmonian di antara zakat itu dengan masyarakat. Okey, saya serahkan kepada sahabat saya Nurliana. Okey, ZPP telah melakukan beberapa program untuk kutipan. Okey, contohnya program kutipan yang telah kami adakan adalah seperti berikut. Okey, yang pertama adalah program Forum Perdana. Okey, Forum Perdana ni dia macam begitu sinonim dengan masyarakat dan juga impaknya amat berkesan sebagai medium untuk menyampaikan mesej dakwah mengenai zakat. Okey, penganjuran program seumpama ini kira mampulah untuk memperluaskan lagi maklumat mengenai zakat di setiap kawasan. Contohnya macam dekat bandar, kampung, taman perumahan dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Okey. Yang seterusnya adalah program yang kedua iaitu program Pidato Zakat. Okey. Program Pidato Zakat ni kira merupakan satu program yang berbentuk pertandingan. Okey. Pertandingan ni adalah untuk mencukil bakat pidato seawal usia remaja di kalangan para pelajar. Okey. Sekaligus program ni kira dapat mendedahkan lagi para pelajar tentang maklumat zakat dan juga institusi zakat kami iaitu ZPP. Okey. Selain itu, okey, program ni juga merupakan satu persiapan untuk pelajar lah. Okey, sebelum mereka nak menjejak kaki mereka ke alam pekerjaan, kiranya dengan pidato zakat ni ia dapat menjadi satu medan yang melahirkan perspektif zakat untuk jangka masa yang panjang.
Okey, seterusnya adalah program mengenai UPS Niaga. Okey, UPS Niaga ni merupakan satu aktiviti yang berbentuk santai. Okey, di mana skot zakat akan turun ke lokasi terpilih untuk berjumpa dengan secara langsung dengan peniaga. Okey, kebiasaan lokasi yang kami pilih adalah merupakan kawasan tumpuan orang ramai seperti pasar, pasar malam, kompleks perniagaan, medan selera serta lokasi yang ada jumlah permis perniagaan yang lebih banyak. Okey. Selain peniaga, sukat zakat juga menjalankan program ramai ataupun pengunjung sebagai sasaran operasi. Okey. Antara aktiviti yang kami buat adalah mengedarkan risalah zakat, habis tu kempen dan juga dakwah. Dengan cara ni kira kami membolehkan ZPP ni lebih dekat dengan masyarakat. Okey. Okey, seterusnya kami akan menunjukkan kepada anda semua tentang statistik kutipan yang telah kami kutip pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Okey. Seperti yang anda lihat, pada tahun 2018 sebanyak 11,482,838,991 dan juga jumlah orang yang telah membayar zakat sebanyak 65,709. Okey, manakala pada tahun 2019 pula, okey, jumlah wang yang telah kami kutip sebanyak 121 juta 435. Okey, manakala pada tahun 2019 pula jumlah wang yang telah kami kutip untuk zakat ialah sebanyak 121 juta 483,234 dan juga 90 sen. Okey. Jumlah wang yang telah kami kutip itu merupakan jumlah wang yang telah kami kutip. Okey, manakala jumlah orang yang telah membayar zakat sebanyak 67,149. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan agihan. Okey, agihan ni seperti yang anda sedia maklum, agihan ni kiranya dia hanya diagihkan, zakat ni hanya diagihkan kepada golongan yang memerlukan je. Okey, iaitu 8 asnaf kan. Okey, ia dikaitkan dengan surah At-Taubah ayat yang ke-60 yang bermaksud sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, zakat yang dilunakkan hatinya, yakni mu'allaf, untuk memerdekakan, iaitu hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajipan dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, dekat dalam ayat ni disebutkan terdapat 8 golongan asnaf. Okey, jadi agihan hanya akan diberikan kepada 8 golongan asnaf sahaja seperti yang saya sebut sebentar tadi, iaitu fakir, ibnu sabil, fisabilillah, qarimin, raqib, mu'allaf, amil dan juga miskin. Tapi pada zaman sekarang ni kira 3 golongan tak ada dalam senarai lah. Okey, yang akan diberikan, yang akan diagihkan zakat ini hanyalah kepada fakir miskin, mu'allaf, qarimin, ibnu sabil dan juga fisabilillah. Okey, ini adalah program ZPP iaitu Zakat Pulau Pinang, antara program yang dianjurkan. Ini untuk program jangka masa pendek iaitu bantuan baik bina rumah asnaf, di mana bantuan ini memberikan bantuan kepada asnaf supaya hidup lebih baik. Untuk asnaf yang mengalami kerosakan rumah dalam Majlis Agama Islam, iaitu Zakat Pulau Pinang akan memberikan bantuan untuk baik pulih. Sama ada jika tidak mempunyai rumah ataupun mempunyai tanah tapi tidak mempunyai rumah, Zakat Pulau Pinang akan memberikan bantuan rumah, iaitu membina rumah kepada asnaf tersebut. Okey, antara syarat yang perlu dipenuhi ialah pemohon mestilah berumur 40 tahun ke atas dan terkecuali OKU.
juga pendapat isi rumah tidak melebihi 1,200, berasal dari Pulau Pinang dan mempunyai tanah milik sendiri. Okey, antara bajet yang diperuntukkan oleh Zakat Pulau Pinang ni pada tahun 2019 diperuntukkan 5 juta untuk binaan rumah. Okey, antara kos rendah untuk binaan rumah ini ialah 38,000 untuk rumah 2 bilik dan 48,000 untuk rumah 3 bilik. Seterusnya ialah bantuan kewangan sekaligus, yang mana bantuan ini bersifat sementara. Okey, bantuan ini diberikan kepada mereka yang tidak mendapat zakat secara bulanan tetapi boleh membuat permohonan untuk mendapat bantuan sekaligus, iaitu bantuan secara spontan ataupun secara cepat. Okey, bantuan ini diberikan kepada mereka yang ibu tunggal yang kematian suaminya, okey, hilang punca pendapatan untuk sementara waktu, ataupun mereka yang tidak mencukupi makanan pada bulan tersebut. Okey, bolehlah membuat permohonan di kaunter zakat yang berdekatan. Okey. Ini adalah bantuan perubatan. Okey, terdapat dua jenis bantuan perubatan, iaitu untuk pesakit ringan ataupun untuk melakukan pembedahan. Okey, untuk ini anda perlulah menyertakan bil rawatan dan disertakan dengan pengesahan doktor. Jika mendapatkan rawatan secara bulanan, anda perlulah menyertakan resit ketika membuat permohonan di kaunter zakat. Okey. Jika untuk bantuan pembedahan, anda akan mendapat dana pembedahan sama ada dalam dua cara, iaitu cara pertama anda perlu membayar dahulu ataupun pihak zakat akan membayar terus kepada pihak hospital. Juga ZPP melihat keadaan anda untuk mengeluarkan dana zakat tersebut. Okey, jika anda ingin melakukan pembedahan tetapi tidak ada pembiayaan ataupun tidak mencukupi pembiayaan, maka pihak zakat akan memberi mengikut kesesuaian ataupun mengikut situasi anda. Antaranya lagi ialah program bantuan bencana alam, iaitu seperti banjir, ribut ataupun kebakaran. Okey, antara syarat umum untuk permohonan ini ialah kerosakan mestilah berlaku di negeri Pulau Pinang. Anda mestilah pemanfaatan tetap di negeri Pulau Pinang. Okey, juga diberikan bantuan awal iaitu RM500. Untuk permohonan bantuan seterusnya, anda perlu memukakan surat laporan di pelaporan polis berkaitan dengan kerosakan dan juga kerugian yang berlaku. Okey, anda perlulah mengemukakan borang tersebut di pejabat zakat untuk memohon bantuan bina semula rumah ataupun memohon ganti rugi. Antara program ZPP jangka panjang ialah Inapan Kasih Sayang yang menempatkan pelajar yang berumur 10-11 tahun, yang mana pelajar ini datang daripada keluarga asnaf miskin. Okey, untuk pengetahuan anda, untuk pusat pengajian tersebut adalah sumbangan daripada Inai Kiara Sendirian Berhad, dan pihak MAIN PP iaitu Majlis Agama Islam Pulau Pinang telah mendirikannya yang diuruskan oleh ZPP sehingga sekarang. Okey. Pada setiap tahun, dana yang perlu diperuntukkan untuk rumah kebajikan ini ialah 1.7 juta ringgit. Okey. Antara terma dan kemasukan, antara syarat dan terma untuk masuk ke rumah Inapan Kasih Sayang ini ialah berasal daripada keluarga asnaf miskin, mendapat sekurang-kurangnya 2A dalam mata pelajaran, pendapatan isi rumah 105,000 dan ke bawah, juga tidak mempunyai masalah kesihatan, dapat mengurus diri dengan baik. Okey. Ia hanya terbuka kepada pelajar yang berumur 10 dan 11 tahun sahaja. Seterusnya, bantuan jangka panjang ZPP ialah pakej bantuan khas COVID-19. Bantuan ini dijalankan selama 2 tahun, iaitu pada tahun 2019 dan juga 2020. Antara sasaran utama program ini ialah peniaga kecil, penjajah, pemandu e-hailing dan juga teksi. Peruntukan yang telah diberikan kepada mereka ialah
15.9 juta pada tahun 2020. Okey, seramai 27,532 orang penerima. Okey, seterusnya ialah pusat hemodialisis, iaitu untuk pesakit buah yang mengalami kegagalan fungsi buah pinggang, yang mana kos rawatan di sini adalah percuma. Okey, memperuntukkan sebanyak 6 juta pada setiap tahun untuk pusat hemodialisis ini. Juga ZPP mempunyai 8 cawangan, antaranya ialah PHZ Bukit Mentajam, PHZ Batuwet, PHZ Tasik Gelugu, juga PHZ Bayang Lepas. Okey. Untuk pengetahuan anda, rawatan di sini adalah percuma. Okey, seramai 159 orang pesakit buah pinggang yang telah dihantar di sekitar cawangan ini. Okey. Seterusnya, untuk setiap kali rawatan, setiap satu kali rawatan, harga rawatannya bernilai sebanyak 300 hingga ke 350. Okey. Berikut adalah kaedah pembayaran zakat. Okey, bayaran secara online menggunakan GoPay app ataupun MyBank to You ataupun JomPay ataupun skim Sakinah, iaitu skim potongan gaji. Okey, cara untuk menggunakan JomPay. Berikut adalah cara untuk menggunakan JomPay Zakat Pulau Pinang. Okey, yang pertama anda perlu lakukan ialah layari zakatpinangjompay.com. Kemudian anda perlu mengisi borang JomPay dan anda perlulah menyimpan nombor kod dan juga nombor ref yang tertera di situ. Kemudian anda layari perbankan atas talian anda, kemudian klik menu dan JomPay dan masukkan nombor kod dan juga ref 1. Masukkan jumlah bayaran dan teruskan transaksi. Berikut adalah contoh borang dan juga kod dan juga perbankan atas talian anda. Kemudian ialah MyBank to You, iaitu anda pergi ke Google dan layari www.mybanktoyou.com.my, masukkan username, kemudian pilih Pay, kemudian pilih Pay to Zakat Pulau Pinang, masukkan jumlah yang hendak dizakatkan, nombor telefon dan jenis zakat. Klik request tag dan anda akan menerima request tag iaitu nombor. Masukkan request tag, confirm dan save receipt anda. Okey, seterusnya ialah GoPay Zakat. GoPay iaitu melalui aplikasi GoPay itu sendiri. Okey, yang pertama sekali anda perlu lakukan ialah membuat turun aplikasi GoPay. Kemudian anda perlu memastikan di dalam aplikasi GoPay anda mempunyai wang tunai yang secukupnya, iaitu wang di dalam GoPay tersebut. Okey, kemudian pilih menu, tekan Islamic dan juga pilih ZPP iaitu Zakat Pulau Pinang. Kemudian anda menekan jenis zakat, isi borang pembayaran dan transaksi anda berjaya. Berikut adalah skim Sakinah, iaitu skim potongan gaji bulanan. Okey, skim potongan gaji bulanan ini telah banyak membantu ZPP meningkatkan kutipan zakatnya, iaitu pada tahun 2020 kutipan zakat sebanyak RM121 juta daripada skim potongan gaji ini. Okey, untuk melakukan skim potongan gaji ini, anda perlulah mendapat pengesahan majikan anda, sama ada swasta ataupun kerajaan ataupun persatuan sendiri. Okey, untuk borang anda boleh dapati di laman web Zakat Pulau Pinang. Berikut adalah borang yang tertera. Antara kelebihan melakukan skim Sakinah ini ialah anda mendapat potongan ataupun pengecualian cukai PBC, iaitu pengecualian cukai bulanan, iaitu anda juga mendapat kharat kematian. Juga ahli keluarga anda akan menerima sagu hati ataupun sumbangan setelah kematian anda jika anda membuat skim potongan minimum RM100. Okey, sekiranya anda tidak mahu membayar zakat secara online seperti yang partner saya tunjuk sebentar tadi, anda boleh datang ke kaunter zakat itu sendiri. Okey, terdapat di sebelah perai dan juga sebelah pulau. Okey, sekiranya anda berada di sebelah perai, anda boleh kunjungi di
perda, batut dan juga nibu tebal. Okey, perda itu sendiri adalah HQ ya. Okey, tapi jika kiranya anda berada di sebelah pulau, anda boleh datang ke Bayan Baru, Air Hitam dan juga balik pulau. Okey, zakat merupakan salah satu daripada sumber ekonomi utama bagi negara Islam. Okey, pengurusan zakat ini secara efisien dan sistematik, dia ni mampu melonjakkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan umat Islam. Okey, kalau pemanfaatan dana zakat ni secara optimum sememangnya penting tau untuk meningkatkan kualiti dan juga potensi umat Islam. Okey, dekat Malaysia ni pentadbiran dan juga pengurusan zakat ni dia dikelola oleh Majlis Agama Islam di setiap negeri lah. Okey, pihak MAI ni depa ni bertanggungjawab dalam menentukan kelayakan penerima serta bentuk bantuan yang bersesuaian dengan latar belakang setiap menerima ni agar bantuan yang diberikan ni dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Okey, selain itu, statistik agihan dan juga semua program yang disediakan oleh ZPP ni dianalisis secara deskriptif bagi melihat potensi zakat ini sendiri secara praktikal dalam meningkatkan kualiti umat Islam ni. Okey, kajian ni mendapati pihak ZPP telah menyediakan pelbagai program tujuan untuk meningkatkan kualiti asnaf menerusi pengagihan ekonomi secara seimbang. Okey, penyaluran kebajikan sosial ni penghasilan moden insan serta meningkatkan taraf pendidikan. Okey, maka setiap umat Islam ni khususnya para pembayar zakat ni kira perlu ambil peluang lah untuk terlibat dengan pihak zakat negeri sendiri dalam memastikan hasil dana zakat ni lebih optimum bagi membangunkan lagi umat Islam dekat Malaysia ni. Sekian sahaja daripada kami berdua.